Dasar Pengangkutan Negara berpandukan prinsip pengangkutan mampan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyokong kesejahteraan rakyat seiring dengan status negara maju melalui 5 teras utama. Governance memperkukuhkan tadbir urus, kecekapan infrastruktur, mengoptimum, membina dan menyelenggara infrastruktur, perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan. Keselamatan, ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan penumpang dan barangan. Kelestarian melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau. Jejak global dan pengantarbangsaan. Dasar Pengangkutan Negara atau DPN 2019-2030 telah digubal untuk memberikan hala tuju strategik dan bertindak sebagai titik rujukan kementerian dan agensi berkaitan untuk merancang dan membangunkan sistem pengangkutan yang cekap, bersepadu, lancar dan selamat. Visi DPN 2019-2030 berpaksikan kepada prinsip pengangkutan yang mampan. Ia membolehkan penyatuan dan penyelarasan inisiatif ke arah matlamat yang sama sekaligus menyumbang kepada penggunaan sumber yang cekap serta menangani cabaran dalam pertumbuhan sektor pengangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Loh Sikumpul, Menteri Pengangkutan. Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 telah dilancarkan dengan rasminya. Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 memberi fokus kepada 4 sektor utama dengan 5 teras dasar dan 23 strategi. Dasar teras tersebut ialah kita fikir betapa perlunya. Kalau dulu dunia dan negara dan rakyat tak pentingkan misalnya kalau kereta itu menggunakan bahan bakar yang tertentu, maka yang dikeluarkan ialah gas yang akhirnya bahaya pada kehidupan yang biasa, maka itu kita fikirkan. Sebab itu kerajaan mengumumkan dalam ucapan belanjawan pun kita akan memperuntukkan sekitar 450 juta ringgit untuk bas elektrik 500 biji. Ini menandakan kita sedar. sektor pengangkutan telah berkembang pesat melebihi 5% sejak tahun 2004.
Pada 2017, ia menyumbang 3.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam pada itu, kadar urbanisasi seluruh dunia kian meningkat. Di Malaysia, ia meningkat daripada 51% pada 1985 kepada 71% pada 2010 dan diunjur mencecah 80% menjelang 2030. Saya yakin melihat pertumbuhan ekonomi yang positif ataupun produktiviti yang meningkat bakal berlaku terutamanya di bandar-bandar besar kerana kita lihat di situlah sebenarnya pergerakan rakyat ataupun pengangkutan utama akan berlaku dan kita boleh melihat kesannya dengan serta-merta. Sebagai contoh, jika sebelum ini rakyat bangun mungkin pukul 5-6 pagi untuk pergi ke tempat kerja, tetapi jika semuanya dapat dilaksanakan dengan betul, kita akan nampak bahawa produktiviti mereka di tempat kerja akan meningkat. Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 digubal melalui kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta sejak September 2016. Ianya tidak semestinya berubah kerana kerajaan berubah. Tetapi yang berubahnya ialah kita faham, kerajaan faham tanggungan masyarakat untuk pengangkutan adalah suatu peratusan dalam perbelanjaan harian atau bulanan yang agak tinggi. So oleh sebab itu kita tambahkan lagi subsidi-subsidi. Sehingga kini Malaysia telah membina lebih 200,000 kilometer jalan, 2,900 kilometer rel, 18 pelabuhan serta 22 lapangan terbang. Perkembangan itu menjadi tulang belakang kepada kejayaan negara sebagai pemain utama dalam pasaran Asia Tenggara dan global. Pengangkutan pula komited menambah baik mutu perkhidmatan pengangkutan awam khususnya melibatkan kemudahan golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Jelas timbalan menterinya Datuk Kamarudin Jaafar, ia selaras objektif utama Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 iaitu menyediakan mobiliti yang memenuhi permintaan rakyat dan bersifat inklusif. Dasar kita terhadap ini telah pun lama dilakukan. Kalau kita perhatikan semua lapangan terbang kita, semua terminal bas kita akan diarahkan untuk menjadikan tempat ini sesuai untuk pengguna-pengguna, sama ada yang berkerusi roda ataupun yang tidak ada penglihatan, kurang penglihatan ataupun tidak ada penglihatan, supaya mereka boleh berjalan walaupun sendirian dengan menggunakan tungkat atau sebagainya. Maka laluan untuk mereka ini memang ditetapkan sebagai garis panduan. Selain itu, Kementerian Pengangkutan turut memberi penekanan terhadap peningkatan aspek keselamatan, integrasi, ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan. Datuk Kamarudin menyatakannya selepas merasmikan seminar Barrier Free in Transportation di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Seminar dianjurkan bagi mendapat maklum balas pemain industri bidang pengangkutan dalam menambah baik kemudahan untuk OKU dan warga emas.